أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ala ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad. Amma ba'du. وقال مصنف شيخنا أبو الليث السمرقندي في كتابه تنبيه الغافلين في الدارين آمين. Kita menyambung pengajian kita kitab Tanbihul Ghafilin oleh Syekhuna Abu Lays As-Samarqandi rahimahullah hafizahullah pada muka surat 926. Masuk berkata, maka saya masuk kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, memberitahu padanya keterangan itu. Maka dia segera duduk dan berkata, hai manusia, siapa yang berilmu? Lalu ditanya, dia boleh menjawab menurut ilmunya. Tetapi jika tidak mengetahui, hendaknya dia menjawab Allahu a'lam. Sebab Allah telah berfirman pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Maksudnya, katakanlah, saya tidak minta upah kepadamu atas pelajaran ini, dan aku juga tidak memaksa-maksa diri. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kata Masruq ini tergolong di kalangan para alim dan para ulama. Ketika mana Abdullah bin Mas'ud memberitahu pada keterangan, maka segera duduk dan berkata, hai manusia, siapa yang berilmu? Lalu ditanya, dia boleh menjawab menurut ilmunya. Tetapi jika tidak mengetahui, hendaklah dia menjawab Allahu a'lam. Perbincangan dalam masalah perkara yang kita tidak tahu, hendaklah kita kata Allahu a'lam.
atau wallahu a'lam, atau wallahu a'lam bis-shawab. Nah, sama ada kita nak kata Allahu a'lam, atau sama ada kita nak kata wallahu a'lam, atau kita panjang wallahu a'lam bis-shawab. Mana-mana satu boleh. Kenapa? Sebab kalau kita tidak ada ilmu, kita tidak ada pengetahuan dalam masalah itu, lebih baik kita berkata wallahu a'lam bis-shawab, Allahu ta'ala a'lam fa'alam. Lebih baik kita kata macam tu, wallahu a'lam bis-shawab lah, saya tak tahu lah. Macam tu lebih selamat. Bukan kata orang awam, para asatizah, para ilmuwan juga, kalau sesuatu perkara yang menjadi syai'un ghamidun, sesuatu perkara yang tak pasti, maka para ilmuwan pun kena kata juga wallahu a'lam bis-shawab, minta maaf saya tak tahu. Gitu. Wallahu a'lam, Allah ta'ala a'lam fa'alam. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dan dialah maha mengetahui pun boleh. Kenapa? Sebab kita tidak ada ilmu, kita tak ada pengetahuan untuk kita nak bincang masalah itu. Kalau kita bagi jawapan juga, kita bimbang. Kata Imam Malik rahimahullah dalam kitab Muwatta, Al-Imam Malik rahimahullah, kalau kamu menjawab sesuatu hukum, menjawab sesuatu perkara, kamu tidak ada pengetahuan, maka kamu termasuk dalam golongan jahil. Itu pesan Imam Malik rahimahullah kepada muridnya Al-Imamuna Syekhuna Imam Syafi'i rahimahullah. Kalaulah ilmuwan, para ustaz wal asatizah pun, kalau tak tahu jawapan, tidak ada ilmu dan pengetahuan dalam masalah itu, maka lebih baik kita berkata wallahu a'lam bis-shawab, Allah yang maha mengetahui. Apatah lagi golongan awam di luar sana, kena sebut, kena bercakap, kena kata macam tu, wallahu a'lam bis-shawab. Sebab ada manusia, dia tak erti, dia tak pandai, dia tak faham pun dalam bidang tu, tapi bercakap juga. Bila bercakap juga, maka dia akan rosak. Katalah kita ambil hukum, dalam bab hukum, hukum apa? Hukum minum arak. Sebab ada terjadi di kawasan Gombak kita ini, anak remaja bawa ayak arak minum di sekolah. Ada di Gombak kita ni, di Lembah Kelang kita ni. Sekolah rendah, bukan sekolah menengah, bawa ayak arak minum di sekolah. Bila ustaz, cikgu tegur, kamu minum apa? Saya minum arak ustaz. Haram, tak boleh, berdosa ni. Kenapa haram ustaz? Kenapa haram ustaz? Kenapa haram cikgu? Dia pula soal jawab cikgu dengan ustaz. Arak buat daripada apa ustaz? Arak buat daripada apa cikgu? Cikgu dengan ustaz jawab, arak buat daripada buah anggur. Buah anggur haram ke halal cikgu? Anggur halal. Kalau dah buah anggur halal, arak halal lah.
Nampak tak? Seolah-olah membicarakan suatu perkara yang dia tahu. Ramai tak manusia yang begini? Ramai manusia yang begini di luar sana. Sebab itu Syekhuna Abu Lais As-Samarqandi sebut dalam ini, hai manusia, siapa yang berilmu lalu ditanya, dia boleh menjawab menurut ilmunya. Kalau kita tahu, kita kena jawab. Kalau kita tahu ada ilmu pengetahuan, kita kena bagi tahu. Tetapi jika tidak mengetahui, hendaknya menjawab Allahu a'lam, wallahu a'lam bis-shawab. Minta maaflah saya tak boleh jawab. Ya, kita selidik punya selidik, rupanya anak ini bapaknya pengikut tegar Syekhuna Sahibul Fadilah Tuan Haji Muhammad Kahar. Anak Haji, anak bukan anak Haji Kahar, pak dia tu pengikut Haji Kahar. Sebab tu dia berhujah boleh melawan. Ya, sebab sudah diajar begitu barangkali minum arak tak apa. Sebab arak buat daripada buah anggur. Jadi buah anggur itu halal, maka arak jadi halal. Tuan Haji lepas ni boleh minum arak. Arak haram. Jadi ustaz pun jawab. Jawab, kita mesti jawab. Bagi dia balik, jawab dekat pak dengan mak dia, dengan ayah dia. Kata, kamu makan tak mi goreng? Makan. Nasi ayam makan tak? Makan. Pepsi Cola minum tak? Minum. Sekarang ni kamu makan ke semua tu sekali, masuk dalam perut. Yang keluar nanti adalah tahi. Agak-agak tahi ni haram ke halal? Sebab nak jawab dengan anak-anak ini menggunakan logik akal, maka kita kena jawab dengan logik akal. Tak boleh guna Quran. Dia tak percaya dengan Quran. Dia kata, mana boleh ustaz, semua tu jadi tahi. Tadi kan kamu kata buah anggur itu halal, minum arak ni halal. Sekarang kamu makan tadi mi kan halal, nasi ayam tu kan halal. Masuk dalam perut, keluar jadi tahi, tahinya halal lah. Makanlah tahi tu. Tak boleh ustaz. Maka di situlah tak boleh. Jadi kalau kita ada ilmu pengetahuan, maka kita kena sebarkan. Balighu anni walau ayatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita, tolong sampaikan daripada aku walaupun perkara yang kecil. Siapa yang sebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tolong sampaikan daripada aku. Balighu anni, anni itu daripada aku, kata Nabi. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi perbuatan Nabi ke, dari segi percakapan Nabi ke, daripada isyarat Nabi ke, daripada tunjuk cara ikrar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tahu, kita kena sampai. Jangan jadi macam Tok Guru silat. Terima kita bisa belajar silat tak? Tak pernah. Ada tak dalam Tok Guru silat abang? Tak pernah. Tok Guru silat dia aci simpan buah. Dia aci simpan. Saya tahu. Saya mengaji dengan 3-4 Tok Guru. Pergi kat kawan ni dia ajak lagu lain. Pergi kat kawan ni dia ajak lagu lain. Kita tanya, dia awak tak semacam ni? Oh, dia kata kena simpan, mana boleh bagi habis. Tak kira nak murid cerdik benda Tok Guru. Islam tidak, agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa pada kita bukan begitu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak semua umat dia mengetahui walaupun benda itu kecil. Sekecil-kecil mana pun ia adalah ilmu, kalau diamalkan dengan istiqamah pasti insya-Allah. Bukan nak nanti benda besar, ibu-ibu, ayah, muslimin, muslimah rahimakumullah, bukan nak tunggu benda besar baru nak tunggu buat dah. Hatta dalam masalah kita berdoa sekalipun dalam solat, benda kecil, berdoa dalam solat, mengangkat tangan. Sunnahnya adalah bagaimana kita berdoa. Berdoa adalah angkat tangan, meminta, memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnahnya begini, mengangkat tangan, meminta, memohon, bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab ada hamba Allah, ada makhluk Allah, ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak angkat tangan doa. Kecil kan? Kecil sangat, tak angkat tangan. Khilaf lah ustaz, nak angkat tak mau angkat itu dia punya pasal. Ya, saya faham. Tetapi di mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, khaliqul makhluk, yang mencipta makhluk? Kita nak minta pada orang yang mencipta makhluk, mestilah kita dengan ada adabnya. Kecil, angkat tangan kecil. Tapi yang kecil ini kita tak boleh nak buat. Kalau buka kitab Imam Muslim, syarah kepada Imam Muslim, Fathul Mun'im, di sana pun disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika dan banyak kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lepas menunaikan solat, Nabi angkat tangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diceritakan oleh para ulama ketika mana Nabi angkat tangan sallallahu alaihi wasallam, dikatakan nampak lurah-lurah ketiak Nabi ni. Dan ada kata ulama, nampak ketiak Nabi yang putih, yang harum wanginya. Tidakkah kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ikut Nabi walaupun dalam perkara kecil mengangkat tangan? Ini tanda apa? Tandanya kita ada adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada adab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhuna Abu Las As-Samarqandi, kalau kita tahu sesuatu ilmu, kena bercakap, kena bagi tahu. Kalau tak tahu, maka kena kata wallahu a'lam bis-shawab. Sebab itu al-imamuna syekhuna Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang tanya dia dalam banyak-banyak soalan, dia kata, nanti Zat, tunggu dulu. Dia tak terus menjawab. Dia berbeza dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal, itu jam kita tanya, itu jam dia jawab. Imam Ahmad Ibn Hanbal hebat, Imam Syafi'i juga hebat. Tetapi Imam Syafi'i dia tawakuf dulu soalan, bukan on the spot. Nanti saya jawab, begitu. Dan kita pun macam tu lah kan, kena macam tu. Jangan sesa kata, oh saya tahu ni, ini berlaku kemarin ni di belakang rumah saya, hanya orang lain. Kena jaga. Dan kata Syekhuna dalam ini, dia bagi dalil sebab Allah telah berfirman pada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yang ini disebut hadis qudsi. Nah, yang ini disebut sebagai hadis qudsi.
Sebab di sini dimulakan dengan Allah telah berfirman pada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hadis kursi ini dia direct terus daripada Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaji di bidang hadis, kita akan berjumpa istilah hadis kursi. Kita berjumpa. Dan dalam hadis ini, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah, saya tidak minta upah kepadamu atas pelajaran ini, dan aku juga tidak memaksa-maksa diri. Apa maksudnya, muslimin muslimat rahimakumullah? Saya tidak meminta upah. Dibincangkan oleh para ulama. Katalah tuan imam atau masjid buat pengajian Al-Quran. Ada kan masjid kita kan? Pengajian Al-Quran, kalau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mengambil apa-apa upah daripada pembelajaran Al-Quran. Itu hukum asal. Tak boleh. Hukum asalnya, kita nak charge dengan Al-Quran, apa sahaja berkait dengan Al-Quran, pada hukum asalnya tidak boleh. Saya buat kelas mengaji Al-Quran, ikut hukum asalnya tak boleh nak letak upah di situ, nak ambil upah di situ. Tetapi dibincangkan oleh para alim dan ulama kenapa dibolehkan. Disitulah mengajinya Al-Qawaidul Fiqhiyah, Usulul Fiqh. Ada dua tonggak dasar pengajian ilmu dasar Islam dibincangkan. Kalaulah seorang yang buka kelas Al-Quran, dia nak guna bangunan nak kena sewa, nak kena bayar sewa. Lepas tu pula orang yang nak mengajar Al-Quran ini, dia korban masa. Dia tak ada kerja apa, sumbernya di situ sahaja. Mengajar Al-Quran, dia penat lelah dia nak mengajar, korban masa, duit minyak kereta dia apa semua. Maka di situlah dibolehkan kita mengambil sedikit. Tapi tak boleh mahal tuan-tuan, jangan mahal sangat. Sebab ini melibatkan hukum Al-Quran. Bila melibatkan hukum Al-Quran, kalamullah subhanahu wa ta'ala, kita bimbang nanti Quran tu tak bagi syafaat kat kita. Ambil upah kita, charge-nya sekadar kita rasakan bahawa lepas segala autoriti tadi. Tuan-tuan charge sampai 1,000 sejam. Kita pulanglah pada tuan-tuan nak fikir macam mana, nak keberkatan ke, nak syafaat ke, atau nak materialistik yang utama. Kalau kita nak keberkatan Al-Quran, kita nak syafaat Al-Quran, maka berbahagialah kita. Tapi kalau kita letak materialistik di atas keberkatan syafaat Al-Quran, duduk di nombor 2, nombor 3, maka bimbang juga di Yaumul Mahsyar nanti. Al-Quran ni datang kat kita, tak mau tengok langsung. Dia mari dekat kita, ya dulu kamu buat kelas Al-Quran betul, tapi kamu charge tinggi sangat kat dia. Sampai dia balik rumah,
Nak baca Quran pun hati tak senang. Tak senang sebab apa? Sebulan nak kena top up 1000 Al-Quran ni. Jadi aku mari kat kamu, aku tak mau tengok jumpa kamu. Bimbang begitu. Kita ambil sekadar untuk kita. Sebab tu kena jaga juga perkara ini, ya sahabat-sahabat rahimakumullah. Kalau boleh tak payah letak charge pun tak apa. Kalau nak letak charge boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan terlampau-lampau. Itu kena jaga juga. Sebab sifat warak kita ini, sifat tawaduk kita dengan Al-Quran ini kena ada. Sifat kena jaga tawaduk, kena jaga warak kita dengan Al-Quran kena ada, bukan dengan orang saja. Sebab Al-Quran disebut para alim dan ulama huwa kalamullah. Kalau kita membaca sirah Imam Ahmad Ibn Hanbal, ketika itu geng Mu'tazilah rantai Imam Ahmad Ibn Hanbal, gali Imam Ahmad Ibn Hanbal, tarik heret masuk dalam penjara, dipukul, diseksa Imam Ahmad Ibn Hanbal, suruh mengaku Imam Ahmad Ibn Hanbal, kamu tolong mengaku Al-Quran ini laisa kalamullah, Al-Quran huwa makhluk. Imam Ahmad kata, aku tidak akan berganjak mengatakan Al-Quran huwa kalamullah laisa makhluk. Tu Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah dia hantam sungguh-sungguh. Tidak boleh memberi muka pada Mu'tazilah yang kata Al-Quran ini makhluk. Tak. Imam Ahmad pertahankan, kalaulah jiwa aku ini kamu pukul, kamu siksa sehingga roh aku Allah cabut bertemu dengan Allah, aku tetap mempertahankan Al-Quran huwa kalamullah. Tuan-tuan bacalah kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Allah sedih tuan-tuan, mempertahankan Al-Quran ini bukan makhluk. Dia kepimpinan masa tu, dia panggil jemput semua para alim dan ulama, lebih kurang dalam 10, 15 orang, 20 orang, panggil berhimpun di keliling Imam Ahmad Ibn Hanbal. Pujuk Imam Ahmad, ya Imamuna Imam Ahmad, kamu mengakulah depan pemimpin ini Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Imam Ahmad kata, aku bertuhankan Allah subhanahu wa ta'ala sahibul kalamullah. Aku beriman dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik pada sahibul kalam, yakni pemilik Al-Quran ini. Itulah tuan-tuan muslimin muslimah rahimakumullah. Kita sambung, iaitu ketika bangga Quraisy mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma shdud was'ataka ala mudar, Allahumma inni alaihim bisab'in kasab'i Yusufa, Allahumma sininan kasinni Yusuf. Maksudnya, ya Allah, keraskan tekananmu atas mereka. Ya Allah, tolonglah aku untuk menundukkan mereka dengan lapis, dengan laik 7 tahun, sebagaimana yang berlaku pada umat Nabi Yusuf alaihi salam. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang mana tegas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar
kita sebagai umat tolong jaga dengan perkara mengenai, kalau kita tak ada ilmu dan pengetahuan, jangan kita bercakap sembarangan. Bimbang, termasuk kita nanti dilaknat oleh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ini. Allahu akbar, ni tak jauh kita, ya, seperti mana yang disebut dalam ni cerita mengenai Nabi Yusuf alaihi salam. Saya rasakan cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah, moga-moga peringatan, kupasan yang agak seberingkas, kupasan yang agak seberingkas ini boleh memberikan kepada kita sedikit keinsafan, sedikit ilmu bahawa sesuatu perkara yang bukan dalam ilmu pengetahuan kita, angkat tangan, sebutlah wallahu a'lam bissawab. Ini akan mencatatkan pahala kepada kita, daripada kita bercakap tanpa ilmu dan pengetahuan. Bimbang nanti Allah catat dosa kepada kita. Lebih baik kita ambil pahala, lebih baik kita ambil untung dari sudut pahala, tinggalkan kerugian daripada mendapat dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.